وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: فعن الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Qala, syarahan ketujuh. Tutup. Keluarlah dari diri kamu dengan sendiri. Keluarlah dari diri kamu sendiri dan serahkan segala-galanya kepada Allah. Penuhkan hatimu dengan Allah. Patuhlah pada perintahnya dan larikan diri dari larangannya agar nafsu badannya kamu tidak memasuki hati kamu setelah ianya keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badannya dari hatimu, kamu hendaklah berjuang melawannya dan jangan menyerah kepadanya dalam semua keadaan dan masa. Oleh itu, janganlah berkehendakkan kepada sesuatu yang bukan kehendak Allah. Kehendak kamu yang bukan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badannya. Kehendak ini jika diturut akan merosakkan diri kamu dan menjauhkan kamu dari Allah. Patuhlah kepada perintah Allah dan jauhkanlah larangannya. Dan bertawakallah kepada Dia saja. Dan sekali-kali jangan menyengutuinya. Dia yang menjadikan nafsu dan kehendak kamu. Oleh yang demikian, janganlah berkehendakkan atau berhajatkan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu supaya kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bercadang hendak bertemu dengan Tuhannya, dia hendaklah beramal soleh dan janganlah sekutukan Allah dengan apa jua. Syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Syirik juga termasuk menurut hawa nafsu dan menyengutukan apa sahaja yang di dunia dan yang di akhirat. Kerana apa sahaja yang lain Allah, bukanlah Tuhan. Oleh itu, jangan kamu tumpukan hati kepada yang lain dari Allah. Maka kamu telah syirik. Oleh itu, jangan sekutukan Allah itu secara kasar dan secara halus. Berjaga-jagalah, jangan berdiam diri, berhati-hatilah dan waspada selalu, semoga kamu beroleh selamat. Segala pangkat dan kebaikan yang kamu perolehi, janganlah kamu katakan datang dari kamu sendiri atau kepunyaan kamu sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu hal atau keadaan atau kenaikan kepada suatu taraf kedudukan, janganlah dihebohkan kepada sesiapa. Kerana dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, Allah menzahirkan keagungannya dalam aspek-aspek yang sentiasa baru. Dan Allah menyelangi antara hambanya dengan hati mereka. Boleh jadi apa yang kamu katakan milik kamu itu akan dilepaskan dari kamu. Dan apa yang kamu anggap kekal itu boleh jadi bertukar keadaan. Maka kamu akan merasai malu pada mereka yang kamu cakapkan itu. Lebih baik kamu berdiam diri dan simpan dalam pengetahuan kamu sahaja dan tidak menyampaikan kepada sesiapa. Jika kamu memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah kurnia Allah dan bersyukurlah kepadanya dan bermohonlah kepadanya supaya ditambahi dengan nikmat-nikmatnya. Jika sesuatu itu lepas dari kamu, maka ianya akan menambahkan ilmumu, kesedaranmu dan waspadamu. Allah berfirman, apa sahaja perutusan, yakni kitab-kitab terdahulu yang kami batalkan atau kami jadikan ianya dilupakan, maka kami bawa yang terlebih baik atau yang seumpamanya. Adakah kamu tahu bahwa Allah berhadap segala sesuatu? Oleh itu, janganlah disangka Tuhan Allah tidak berkuasa dalam sesuatu perkara. Dan janganlah disangka ada kekurangan dalam ketentuannya dan peraturan. Serta janganlah syak wasangka tentang janji-janjinya. Contohilah Nabi besar Muhammad SAW. Ayat-ayat yang diwahyukan kepada baginda itu dipraktikkan, dibaca di dalam masjid, tulis di dalam buku, bahkan diambil dan ditukar dengan yang lain. Dan perhatian Nabi diarahkan kepada perkara wahyu yang baru diterimanya
yang mengganti ayat-ayat yang lama itu. Ini terjadi dalam perkara hukum-hukum yang zahir. Kemudian kata musannif berkenaan dengan perkara kebat. Okey, kita dah habis syarahan yang ke-6. Pada dasarnya syarahan yang 6 ni kalau ikut toriknya adalah penting, adalah syarahan yang sekaligus menjadi motivasi untuk apa yang kita nak kena buat, apa yang kita nak bertindak, apa yang kita nak lakukan, sehingga kita sampai kepada keadaan-keadaan yang tersebut dalam syarahan yang ke-6 tu lah. Allah buka kepada kita hijab sampai kita melihat jamal kamal Allah SWT. Jadi penting, kita sebut penting tadi itu proses tu lah, proses yang perlu berlaku kat kita. Kalau syekh kami masa belajar dulu, syekh kami kata syarahan yang ke-6 ni kalau boleh diulang-ulang sehingga kita memahami setiap aspek kerohanian yang ditengahkan. Maksud ulang-ulang ni ria, kita nak ulang-ulang je kan. Kita lah ulang sehingga kita memahami aspek kerohanian. Yang tu penting sebab dalam selanjutnya ini kita bercakap kerohanian semuanya. Dalam syarahan yang ke-6 ni musannif langsung tidak langsung mengajak kita bagaimana menyediakan wadah, bagaimana menyediakan diri kita untuk diisi dengan selain daripada ilmu tentang kerohanian, juga untuk diisi dengan semangat perjalanan, semangat torik. Yang ni tak faham tak boleh buat kerja. Dalam kerohanian kalau tak faham tak boleh buat kerja ni, dia akan jadi banyak pertembungan, canggahan dan sebagainya. Sebab itulah kita baca, bila syekh kita pernah cadang macam tu lah. Baca balik berulang-ulang sehingga kita dapat tanggap. Kalau kita fikiran kita bersih, tak celaru, tak aru biru, mungkinlah sekali dua kali kita boleh tanggap lah. Kalau kita ni celaru, mungkinlah nak kali sikit kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ilmu. Okey, jadi kita lanjutkan dengan syarahan ke-7. Seperti mana kita sebutkan tadi, syarahan yang ke-7 ni kita bercakap kerohanian langsung. Understanding pun kena understanding kerohanian. Dia tak boleh campur aduk understanding, pemahaman. Dia tak boleh. Kecuali hal-hal tu disebut di situ. Kalau dia tak sebut berarti terkait dengan kerohanian. Jadi pemahaman kerohanian ni dia ada beza dengan pemahaman jasmaniah. Dia ada beza kan? Sebab jasmaniah ini benda objektif, sedangkan kerohanian ini adalah subjek. Bagaimana kita nak memahami, kita kena kuat daya tanggap. Sebab itu kita sebut syarahan yang ke-6 tadi itu, dia membuka kepada kita daya tanggap, kan? Membuka kepada kita daya tanggap tu untuk menanggap dan memahami isu-isu kerohanian. Okey, walau bagaimanapun yang tu kita buat sendirilah. Mudah-mudahan kita ada zikir-zikir kerohanian kita. Mudah-mudahan semua ni akan membantu kita untuk menanggap hal yang sangat mustahak terkait dengan diri kita, menjadi wadah, menjadi bekas dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalam syarahan yang ke-7 ni kata musannif rahimahullah taala, keluarlah dari diri kamu sendiri. Ayat tu pun dah tunjuk jelas dah kat kita kerohanian, kan? Ini adalah tentang kerohanian, ini adalah tentang rohani. Keluarlah dari diri kamu sendiri. Apa maksud dia? Maksud dia bebaskan diri kita daripada egotik, keakuan, sehingga tidak ada aku. Perkataan aku itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak izin kat kita, perkataan aku itu pun tak ada. Betul? Apalagi sayang, apalagi cinta, apalagi yang lain-lain. Itu gambaran secara rohaniah nak menunjukkan pada hakikatnya kita ni tak ada. Itulah dalam tafsiran para ahli kerohanian. Kita ini adalah bayangan tajalli Tuhan dan sebagainya. Itulah dia. Apa maksud bayangan tajalli Tuhan? Allah menzahirkan kebesarannya, keberadaannya melalui penciptaan kita. Jadi kita ni adalah bayangan bagi tajalli Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan tajalli itu adalah manifestasi, penzahiran, kan? Itulah maksud tu. Apabila kita memahami kerohanian, memahami hal-hal terkait dengan rohanian, antaranya dalam bentuk gambaran kita sebutkan tadi, kita ni naknya bukan ada. Maksud bukan ada di situ adalah bukan ada pada hakikat, kan? Yang ada pada hakikatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak timbul ada melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita sebut maha ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala maha ada, kita nak kata kita apa? Tak ada istilah, kan? Tak ada istilah. Itu tak ada. Tak ada istilah nak letak tu bermakna kata tak ada pada hakikatnya. Itu dalam bahasa-bahasa kerohanian. Tapi balik kepada poin kita di sini, keluarlah dari diri kamu sendiri. Artinya keluarlah daripada belenggu keakuan. Bebaskan kita daripada belenggu keakuan. Kenapa? Kerana keakuan itulah punca kepada syirik. Nanti kita akan jumpa di depan. Punca kepada jadi syirik kita ni keakuan tu.
Akulah pandai, akulah cerdik, akulah kuat, akulah power, aku, semua aku. Itu dalam bahasa Arab dipanggil ananiyah, keakuan. Terjemahannya keakuan. Ananiyah itu adalah satu perasaan satu perasaan melebihkan diri kita dan melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punca kita lupa kata Allah dah atuk kita. Kita lupa kata kita terikat dengan Allah. Kita terlupa. Macam-macam kita terlupa. Ya kan? Jadi, dia katakan di sini, keluarlah dari diri kamu sendiri. Ini proses kerohanian dah. Kita kena keluar daripada diri kita. Tak ada aku. Ya? Tak ada aku di situ. Yang ada Allah. Yang maha ada Allah SWT. Aku ni, kalau tadi kita sebut bahasa tafsirannya, tajalli dan sebagainya. Macam kita sebut tasawuf jugalah. Perkataan aku tu sendiri. Perkataan tu. Allah izin kat kita. Kalau Allah Ta'ala tak izin kat kita, perkataan aku tu pun tak ada. Tadi kan? Yang boleh sebut aku, engkau, kamu, mereka dan sebagainya. Kan? Kemudian lepas tu sayang, kasih semua dan sebagainya. Semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu ni sangat jelas untuk menunjukkan kata. Itu kita tak ada apa. Apalagi kalau kita huraikan dalam bentuk, dalam konteks tasawuf amali, dia sebut kata, semua Allah Ta'ala bagi pinjam kat kita. Kan? Termasuk diri kita ni, jasmaniahnya, rohaniah, semua Allah Ta'ala bagi pinjam. Jadi hak kita sendiri itu betul-betul apa dia yang kita ada. Tak apa. Tak ada apa. Allah bagi pinjam belaka semua. Jadi bila kita keluar daripada diri kita, kita akan nampak yang tu. Kita akan nampak yang Allah bagi pinjam semua, termasuk perkataan yang keluar daripada mulut kita pun Allah Ta'ala bagi pinjam. Allah Ta'ala tak bagi pinjam perkataan tu, bisu kita. Boleh jadilah kita kata, kita andaikan bisu, tak boleh cakap apa. Kan? Dalam tak boleh cakap apa tu pun, bisu, Allah bagi pinjam lagi juga. Boleh guna syarat, buat ni. Syarat tu pun Allah Ta'ala bagi pinjam. Okay? Kalau semua benda tu Allah Ta'ala bagi pinjam, termasuk zahir kita, jasmaniah kita dan rohan. Lalu apa yang ada pada kita? Itu persoalan besar. Faham mesej? Jawapannya tak ada apa. Semua Allah Subhanahu Wa Taala, semua hak Allah Subhanahu Wa Taala belakang. Keluarlah daripada diri kamu sendiri. Jangan lagi ada pengaruh-pengaruh tu, ya. Pengaruh ada aku, kan? Keakuan itu tadi, pengaruh-pengaruh tu dia boleh menyebabkan, tadi kita sebut dah, dia boleh menyebabkan berkembang pemikiran kita, berkembang syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menyebabkan lagu tu, kan? Berapa ramai manusia yang syirik dengan antara Allah dengan kedarat dia misalnya. Padahal kedarat pun diizinkan oleh Allah nak syirik pada Allah. Berapa ramai yang syirik dengan harta benda yang dia ada misalnya, kan? Bentuk-bentuk syirik tu macam mana? Last sekali tak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bentuk-bentuk dia, kan? Tak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang ada, termasuk diri dia sendiri, tak bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah apa? Itu adalah implikasi daripada kesyirikan. Cuma syirik tu ya dibincangkan dalam konteks, bila dibincangkan secara ilmiah, ada kecil, ada besar, kan? Tapi dari sudut pelaksanaan, dari sudut kerohanian, syirik ni kena anggap besar belaka. Dia tak boleh dia anggap kecil. Orang kerohanian dia tak anggap syirik tu ada kecil, ada besar. Dia tak anggap begitu. Dia kena anggap syirik ni besar, benda besar. Sebab dia memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jasmaniah dan rohaniah kita. Ini bukan benda kecil, tak boleh anggap kecil. Kena anggap besar. Kan? Jadi nak mai anggap benda tu besar, bermula daripada keakuan itu tadi. Macam mana kita nak buat? Itulah dia kata, keluarlah dari diri kamu sendiri. Kita kena keluar daripada diri kita. Jangan bagi ada diri kita. Jangan bagi ada keakuan itu. Allah, semua Allah, semua Allah. Ya. Sekali dengar, waraknya mereka. Bukan soal warak. Soal kita perlu mendidik rohaniah kita. Kan? Kita kira orang. Orang ni macam-macam pandangan. Kita pakai pihak lebay pun mereka tambah. Pakai pihak warak. Pula kita pakai serban pun mereka kata. Kita tak pakai apa pun mereka kata. Kita telanjang bogeh pun mereka kata juga. Jadi nak elak pada orang kata. Maklumlah kan. Kejahilan tu bermaharaja lela. Nampaknya lah. Okey, selesai tu lah. Selesai boleh nampak lah. Kemudian katanya, bila dah keluar daripada diri kita sini, keakuan itu, dan serahkan segala-galanya kepada Allah. Serahkan segala-galanya. Jadi, segala-galanya itu poin besar. Dia dua aja, rohaniah dan jasmaniah. Serahkan rohaniah kita dan jasmaniah kita kepada Allah. Hak itulah makna serah diri. Kan? Sebab bila kita sebut diri, kita, langsung tak langsung itu terkait lah. Dua benda kita sebut dah, kita belajar lah. Sambil kita belajar diri. Sebut diri kita.
Diri. Itu rohaniah, kedua jasmaniah. Itulah diri. Ni pun penting ni, jangan sampai kita tak ada, kita tahu diri ni. Kalau tak belajar dia bukan tahu diri. Diri, apa dia diri? Diri? Apa dia diri? Nampak? Diri. Jadi duduk jawapan tu. Ya kan? Alhamdulillah lah kita belajar. Oh, diri itu ada dua elemen dia. Satu rohaniah, lagi satu jasmaniah. Itu diri. Kalau satu elemen mati, ni orang panggil hidup, diri yang hidup. Kan? Kalau dua elemen ni baru panggil diri yang hidup. Kalau satu dia mati. Konsep tu kita kena faham. Okay? Jadi, bila kita sebut kata, kita keluar daripada diri kita sendiri, kemudian kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Serahkan segalanya ni, serah yang ni. Rohaniah ni, satu, rohaniah kita. Yang kedua, jasmaniah kita. Serah. Bila kita serah rohaniah kita kepada Allah, disitulah dipanggil bergantung. Kebergantungan. Disitulah dipanggil tawakal. Ini bahasa Al-Quran. Kan? Okay. Selesai kata tawakal tu, itu dari sudut rohaniah. Dari sudut jasmaniah, itu dia panggil berusaha. Itu dia panggil berusaha. Jadi gabunglah tawakal dan berusaha. Jadi bergabunglah. Kita nama nak hidup ni. Okey. Dia katanya, dan serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Ini langsung tak langsung kita tak menafikan berusaha. Dia tak nafi. Sebab berusaha itu adalah tabi'i. Ya? Dia terkait dengan jasmaniah. Betul orang kata sakit kena berubat. Kan? Lapar kena makan. Lapar itu adalah sifat jasmaniah. Makan itu adalah berusaha. Sifat berusaha. Dalam bahasa Arab dipanggil ikhtiari. Ya kan? Begitu. Jadi, sifat rohaniahnya tu tawakal. Apa dia tawakal? Tawakal artinya, kalau ambil tafsirannya, tawakal adalah serahkan segala-galanya kepada Allah SWT. Itu tafsiran makna tawakal. Kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Yang timbul daripada rohaniah, yang timbul daripada jasmaniah. Kedua-duanya itu kita serah kepada Allah SWT. Sebab itu dia kata, fa'iza azzamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita berazam, niat nak buat sesuatu, tawakkallah kepada Allah SWT. Itu dulu. Kan? Kemudian barulah kita berusaha. Begitu dia punya kaedah dia. Yang menjadi masalah kat kita ni, kita buat dulu, tawakal ke mana buat dulu. Lepas tu kita confident dengan diri kita. Seolah-olah diri kita boleh mendatangkan kemanfaatan yang kita mahu. Ya kan? Seolah-olah hanya lagu tu. Itulah yang dikatakan keakuan itu. Kena keluar daripada situ. Kan? Ini bukan tentang orang kerohanian saja. Semua kita sepatutnya lagu tu. Orang kerohanian ni lebih dia pasal dia ada ilmu. Dia praktik. Kita pun nak kena jadi orang kerohanian jugalah. Ilmu sepasal, praktik saya. Kita tak boleh jadi orang-orang jasmaniah ni kan. Orang jasmaniah semata. Lazim orang jasmaniah semata ni dia jadi orang dunia. Kan? Orang yang menggabungkan rohaniah dengan jasmaniah, dia akan jadi ahli Allah. Orang Allah, dia tak jadi ahli dunia. Okey. Kemudian katanya, sebagai gantian daripada keluar daripada diri kita sendiri itu tadi, ini isu rohaniah ya. Isu perasaan, isu hati. Okey. Kemudian katanya, penuhkan hatimu dengan Allah. Kemudian, bila kita serah kepada segala-galanya kepada Allah, kita keluar daripada diri kita, serah segala-galanya kepada Allah, penuhkan hatimu dengan Allah. Apa maksud penuhkan? Jadi bahasa mudahnya ialah kebesaran Allah SWT, keagungan Allah SWT, kesempurnaan Allah SWT bawa masuk dalam hati kita. Bawa masuk dalam hati, bawa masuk dalam perasaan kita. Kan? Seiring dengan tawakal itu. Jadi kita tawakal berarti kita bergantung harap kepada Allah SWT. Mengiringi tawakal itu, kebesaran Allah bagi duduk dalam hati kita. Kan? Kita sebut apa istilahnya? Istilahnya itulah tadi. Jamal, Kamal, Jalal, Kamal, Jamal. Tiga tu. Kan? Jalal artinya kebesaran, keagungan. Bagi duduk dalam hati kita. Ajak bagi duduk dalam hati kita. Kemudian, Kamal artinya kesempurnaan. Bagi duduk dalam hati kita. Kesempurnaan Allah SWT. Jamal artinya keindahan. Bagi duduk dalam hati kita. Jangan bagi kita ni duduk tak tahu-tahuan hala punca. Yang duduk dalam hati kita marka ya. Kan? Marka. Kita pun ada marka begitu. Kita apa? Yang duduk dalam hati kita kira nak apa? Kira sesuatu yang macam-macam lah kan. Manusia. Ada yang macam tu, macam-macam. Kan? Nah, kita nak penuhkan hati kita dengan yang kita sebutkan tadi. Kita lukis sikit hati. Hati kita ni, kan? Dalam ni ada Jalal, istilahnya. Ada Kamal, Kamalat, ya? Dan ada Jamal. Bagi ada tiga tu. Ya? Istilah lain, menguasai hati kita. Jangan kerja kita menguasai hati kita. Bini kita menguasai hati kita. Tu lagi payah kira. Kan? Dia harus dia. Kan? Haruslah supaya kita tak tengok orang lain. Itu dah harusnya. Tapi dia jangan menguasai. Bila dia menguasai hati kita, payah kita. Jangan esok ada anak, abang, anak berak kita nak panggil. Tengok keadaan lah. Tidaklah sebenarnya lagu tu betul kan? Okey, begitulah. Benda, kita dhabit 4 je. Makhluk, benda, hal dan perkara. Jangan menguasai hati kita. Ini kita belajar ni. Kita diajak oleh Maulana Mursyid kita supaya train benda ni. Bina benda ni. Jangan benda mempengaruhi kita. Lalu benda, perkara, hal mempengaruhi kita. Kita tinggal habis semua. Urusan dengan Allah Ta'ala ni kita tak peduli. Kita duk kira ke tu. Kan? Contoh mudah, telefon dan kita main dia ya. 2 jam tak sudah.
Dia kan nak baca Quran 2 jam. Mana ada kita baca Quran 2 jam. Gagah-gagah campur 10 minit pagi, 10 minit petang, 10 minit ni, 10 minit campur. Nak duduk 2 jam macam kita main telefon tu, tak ada pasal bohong. Tunggu tak tunggu, pemohon macam kan. Itu contoh lah. Padahal dalam hal kerohanian ni dia ada slot khalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada slot bersunyian untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada. Tapi takat law nak mati umur 54 tak berlaku lagi. Umur 54 sangkut di manis, sangkut hatu, sangkut ni semua. Macam-macam hal lah. Allah ya Allah. Ya kan? Ini kita bercakap tentang kerohanian. Ambil bilik saya kita peringatkan ya. Kita bercakap tentang kerohanian. Nah, abang kata perkara ni penting, sangat-sangat penting kalau kita bercakap tentang implikasi dia. Kalau jalal kamal jamal Allah SWT tak menempati hati kita. Kita pakai dah hanyut dengan dunia begitu ya. Kadang-kadang benda tu nampak kita buat tu baguslah. Tak, dia sangkut dengan dunia kita. Tak. Sama ada kita nak melebihkan dunia kita. Kita nak melebihkan keinginan kita kan. Hak Allah SWT tu tetap jadi kecil ya. Jadi side, jadi side lah kan. Orang putih kata jadi side lah. Jadi benda sampingannya. Dia tetap jadi macam tu. Kalau kita nak keluar daripada keadaan macam tu lah. Antara agama Hindustan belah petang dengan sembahyang syak. Nganga tengok Hindustan tu lah. Orang perempuan lah selalunya. Kalau Hindustan teriak, dia pun teriak. Dih, sing. Ya kan? Ada pasal pun. Contoh. Kita sebut contoh tu. Mudah-mudahan Allah bagi kita pelajaran. Kan? Jadi, urusan kita dalam hal kerohanian di sini apa? Selain daripada usaha untuk keluar daripada keakuan dengan penuh kesedaran bahawa kita sebenarnya kan, semua pinjaman Allah Ta'ala. Kemudian, serahkan segalanya kepada Allah. Kan? Jadi, perkataan serahkan segalanya kepada Allah itu mewakili makna Islam tu. Kerana makna Islam tu antara lain adalah menyerah diri. Aslim, serahlah dirimu kepada Allah. Taslam, kan? Kamu selamat. Itu antara makna itu. Jadi kalau kita panjang huraian kita, konsep tu pun kita gagal banyak dah. Kita bukan serah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun. Habis tu kita serah diri dekat diri kita sendiri. Itu tak betul. Cuba kita muhasabah, kan? Kita serah diri kita dekat diri kita sendiri. Sebab itu kita lebih kepada memuaskan diri kita. Kan? Kita akan lebih kepada memuaskan diri kita. Macam-macam lah. Macam kita mengaji, kita cerita macam tu lah. Dia berasa tak puas hati yang tu, dia nak puaskan. Dia berasa tak puas hati yang ni, dia nak puaskan. Kita berasa tak puas hati tu. Dia tak pernah pun dia tak puas hati. Sehari dia baca Quran sekali ya. Dia tak pernah. Aku tak puas hati baca Quran sehari sekali ni. Aku nak baca satu hari satu Quran. Misalnya. Pernah ada aku tu. Kita muhasabah lah betul kan. Saya tak pernah. Saya angkat tangan wawai. Pernah. Berasa pun tak pernah. Itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kata dalam hati kita itu tidak ada jalal, tidak ada kamal, tidak ada jamal. Itu ya. Bahasa mudahnya. Lama mana kita nak duduk macam ni, kita nak balik ke Allah SWT. Kita nak bangkit di hari akhirat. Dalam keadaan-keadaan macam ni. Apalagi keadaan itu mudah untuk kita cenderung menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih-lebih lagi kita kena. Okey. Jadi katanya penuhkan hatimu dengan Allah. Mailah. Hak muda-muda macam rantau, macam jul, tak apa daripada. Lambat lagi nak mati. Tapi rasa-rasa mereka mati dulu. Tak rasa lah. Tunggu kedak tak lah. Allah Ta'ala mengajar. Rantau balik duk wili pula. Pang. Mati. Jul pun sopa agak. Balik pergi duk sangkut apa-apa pula. Pungkui. Mati. Kalau balik tak bersangkut benda-benda karut. InsyaAllah hidup panjang lagi. Okey. Patuhlah pada perintahnya dan larikan diri dari larangannya. Patuhlah kepada perintahnya. Itu membabitkan perintah Allah SWT ni dia babitkan rohaniah dulu pada dasarnya. Kan? Logik tak logik pun kita bagi logik. Sebab itu bila kita nak semayang, kita kena niat jadi perkara pertama betul. Itu nak abang kata urusan pertama dalam hal ibadah jasmaniah adalah rohani. Kan? Dalam itu terkait dalam perkara ibadah. Kalau dalam akidah dipanggil tasdik. Kalau dalam ibadah dipanggil niat. Kalau dalam adab dipanggil rasa. 3 perkara itu. 1, tasdik. Istilah ini digunakan dalam usuluddin lah. 2, niat. Ini digunakan dalam fiqh. Dan yang ni rasa. Ini digunakan dalam tasawuf. Semua set ni dia berlaku sekali dalam diri kita. Ini semua kerohanian belaka ni. Semua rohaniah belaka. Istilah saja berbeza. Ini part rohaniah belaka. Part jasmaniah saat ni muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu aja. Buka dengan takbir, tutup dengan salam. Jadi niat. Nak semayang, niat jadi dia punya rukun pertamanya. Nak puasa, niat jadi rukun pertamanya. Nak tawaf Baitullahil Haram, niat jadi rukun pertamanya. Apapun ibadat, baik yang wajib maupun yang sunat, niat itu adalah perkara pertamanya. Nah, niat itu sendiri adalah gambaran untuk menunjukkan kepada kita bahawa rohaniah, perkara rohaniah mendahului jasmaniah. Begitu.
Understandingnya kena macam tu. Dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa rohaniah itu meliputi jasmaniah. Jangan jasmaniah meliputi rohaniah. Dia menunjukkan kita macam tu. Dia kena rohaniah, jasmaniah. Begitu. Dia kena macam tu. Kan? Jadi jasmaniah kita itu berada di dalam liputan lingkungan rohaniah. Di situ pentingnya rohaniah betul. Betul rohaniah, betul lah jasmaniah tu. Cuma dalam perkara jasmaniah ini, kalau kita belik-belik pendapat ulama, berbeza-beza aja pun. Kalau sudah berbeza-beza, jadi di sana menunjukkan kalau salah yang tidak sampai mencacatkan sifat solat, maka sah aja solat tu. Ya, kalau puasa yang tidak sampai mencacatkan sifat puasa, sah aja puasa tu. Sebab benda tu dia khilaf aja. Betul? Itu. Tapi kalau cacat rohaniah, kita nak menunjukkan di sini bahawa perkara rohaniah ni perkara penting, perkara besar, perkara yang kita kena ambil kira. Tak boleh dia buat kalau orang Kedah kata tak boleh dia buat ala balai. Orang Kedah. Tak boleh. Jadi nak kena faham. Tak faham tak boleh. Itu isu dia. Poin besar dia tu kena faham. Kalau kita tak faham, kita celaru banyak. Okey. Dah kita nampak dah sekarang ni bahawa rohaniah ni perkara penting. Kata musannifnya, patuhlah pada perintahnya. Patuh pada perintah Allah. Perintah pertama sekali adalah perintah rohaniah. Bukan jasmaniah. Ni apa bukti dia? Bukti dia turun wahyu, suruh terima Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Suruh terima Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta ini. Itu rohaniah ke jasmaniah? Rohaniah kan? Itu bukti dia. Menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Menerima Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta. Menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu pemilik alam semesta. Menerima Allah Subhanahu Wa Taala itu pentadbir alam semesta. Itu Al-Quran. Langsung daripada Al-Quran. Banyak dalil lah. Antaranya Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Panjang lagi ayatnya. Semua itu gambaran menunjukkan perkara pertama sekali menerima adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Secara kesimpulannya begitu. Jadi menerima adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkara rohaniah, bukan perkara jasmaniah. Itu fakta tu, ya kan? Jadi bila kita balik kepada patuhlah pada perintahnya, maka jawapan kita daripada kesimpulan itu tadi, perintah pertama adalah perintah rohaniah. Berkait rohaniah. Tu kita sebut tasdik, ya kan? Kalau kita ada dalam Fathur Rahman tu, ni kita sebut tasdik ni berkait dengan akidah, berkait dengan iman. Perintah pertama adalah iman, ya kan? Kalau kita sebut niat ni, hak ni berkait dengan ibadah, ya. Ibadah berkait dengan Islam. Disebut rasa, hak ni berkait dengan adab, ya. Hak ni adab berkait dengan ihsan. Jadi perintah pertama, perintahnya yang kerohanian adalah ihsan. Itu aja. Hak ni semua terkait kerohanian belaka. Jadi ada perintah iman, ada perintah Islam, ada perintah ihsan. Sebut dalam bentuk yang umum. Kalau kita perincikan nanti banyaklah cerita dia. Perintah iman, kita selesai tak selesai perintah iman. Sebab kita ambil atas tu rohaniah, kan? Buh lagi satu. Ni dalam ni siap dah. Dalam ni siap dah. Jasmaniah kita kan. Perintah ihsan. Jadi dia punya konsep dia lagi kalau kita sebut macam biasa kita dah sebut lah. 3 di situ. Iman, Islam. Jadi selesai tak selesai kita perintah iman. Tu dia kata tu, kan? Patuhlah pada perintahnya. Jadi perintah iman, perintah Islam, perintah. Semua tu perintah. Sebut kata perintah berarti suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu beriman, wajib beriman. Sebab itu perintah berislam, wajib berislam. Sebab itu perintah berihsan, wajib berihsan. Sebab itu perintah. Dia tidak boleh spread, nak beriman dulu. Tak boleh, dia kena jalan sekali. Semua tu istilahnya adalah perintahnya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah para ulama kita bekerja keras daripada dulu. Buat keluar takhrij. Ni dia iman. Perintah beriman ni dah disusun dalam tu. Kita duk belajar tak kira sifat 20 ke lagu mana metod tak kisahlah kan. Yang penting di situ ada perintah Allah SWT supaya kita beriman. Karena kita nak beriman itulah kita belajar tentang iman. Kan? Kita belajar tentang iman berarti kita belajar tentang akidah, berarti ilmunya kita belajar ilmunya nama tauhid, kita belajar tentang tauhid. Sampai-sampai kita belajar tasdik tu apa dia. Kalau tasdik pun tak tahu apa dia, beriman ke mana? Itulah persoalan-persoalannya. Kan? Macam mana beriman by tasdik ni apa dia pun tak tahu. Tuh, dia kata kan. Begitulah. Dan kita pun begitu juga, tapi kita tak pelik sesungguhnya. Ramai pun orang kita yang tak faham benda-benda ni semua. Dia faham Islam ni, agama kita ni semayang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bubuk surah. Tu ya. Buat pelamin bila nak menikah. Masuk orang tu satu lagi. Kalut lah bab tu. Kan? Jadi patuhlah pada perintahnya dan larikan diri dari larangannya. Larikan. Sonif guna istilah dalam teks Arab pun sama aja terjemahannya jariyun, ya kan? Tajri dan sebagainya. Larikan diri dari larangannya.
Larikan diri. Jadi kita tak perlu huraikan panjang. Larikan diri itu berarti elak lah. Kan? Elak, mengelak daripada yang dilarang. Sebab yang disuruh dengan yang dilarang ni dia ada sekali. Dasar dia adalah hak dan batil itu ada sekali. Dia tak boleh kita, pasal apa dalam kampung ni kalau semua beriman belakang tak ada, dia tak boleh berlaku lagu tu. Dia tak akan berlaku begitu. Kerana sunnatullahnya ada beriman adalah ada baik adalah buruknya. Ada sunnahnya macam tu. Ada baik ada buruk lah. Bahasa mudahnya lagu tu lah. Kita tak jumpa baik semua. Tangan mana-mana pun, dunia mana pun, apa pun tak akan jumpa. Ui, kita pergi tentu semuanya baik belakang. Tak dalam baik tu ada buruk dia. Tetap yang dalam buruk tu ada baik dia. Begitulah. Kan? Sebab itu sunnatullah. Dan Allah menjadikannya, kilahuma, kedua-duanya itu pelajaran antara satu sama lain. Itu hikmah dia. Jadi Allah jadikan yang buruk supaya yang baik, supaya boleh jadi yang baik. Allah jadikan yang baik supaya boleh meninggalkan yang buruk. Begitu. Kan? Jadi bila disebut laksanakan apa istilahnya tadi? Patuhlah pada perintahnya, perintah Allah SWT, iman, Islam, ihsan, dan larikan diri dari larangannya, sama saja sifatnya. Lari daripada larangan pun sama. Lari daripada larangan terkait akidah, larangan terkait ibadah, larangan terkait adab. Atau larangan terkait iman, terkait Islam, terkait ihsan. Lari. Jangan. Ada larangan terkait iman. Itu yang kita mengaji akidah. Macam-macam akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan? Akidah-akidah bid'ah dan sebagainya. Itu antara lain kita nak lari daripada akidah yang dilarang misalnya. Dah tentu kita kena tahu yang larang itu macam mana. Berarti kita kena belajar sampai situlah. Baru kita boleh larikan diri kita. Elakkan diri kita daripada akidah-akidah terlarang. Tidak nak lari je lah. Mu'tazilah tanpa pun tak tahu. Kan? Qadariyah tanpa pun tak tahu. Bukanlah cakap Kedah tu. Datang apa tu cakap Kedah. Kan? Kalau cakap bahasa bukunya, Mu'tazilah konten sesatnya apa. Konten bid'ahnya apa misalnya. Macam itulah. Jadi nak kena tahu benda-benda tu. Kalau kita tak tahu, kita nak elak guna, nak lari guna. Kan? Masuk pemikiran, masuk dalam kepala kita, pemikiran Anwar Ibrahim sebagai contoh. Harip senyum tam-tam bos dia. Contohlah, bukan Anwar Ibrahim tu, tapi liberalism yang ada di dalam pemikiran mereka. Itu isu dia, kan? Macam mana? Kan? Macam mana kita nak berdepan dengan hal-hal macam ni? Semua benda tu tidak kita kena ada pengetahuan. Kena ada pengetahuan. Tak ada pengetahuan tak boleh. Kita nak elak tak boleh. Apalagi pemikiran ini satu hal yang subjektif. Termasuk kerohanian kita sebutkan tadi. Dia adalah hal yang subjektif. Dia boleh hinggap di kepala siapa-siapa pun. Kan? Itu jangan pelik. Tok Guru pun liberal belambak. Ustaz pun liberal belambak. Nak kira aku dah. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kena, poin saya besarnya itu kena hati. Kena faham. Tak faham tak boleh. Carilah ruang-ruang waktu-waktu yang boleh kita belajar. Sebut iman betapa, sebut akidah betapa. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penting. Ya kan? Begitu juga. Yang dilarang dalam hal ibadah, dalam hal Islam pun sama juga kan. Kita kena tahu apa dia yang dilarang. Kadang-kadang kita tahu takat arak itu haram. Haram qat'i, umum tahu kan? Perkara yang haram qat'i, umum tahu. Yang namanya orang Islam dia tahulah. Itu dia perbuat juga, dia nak buat juga, nak buat macam mana. Kan? Tapi jauh lebih daripada itu, haram-haram yang terkait. Dia panggil haram-haram idhafi. Itu lebih bahaya. Tak semua orang tahu. Haram idhafi. Haram yang disandarkan kepada sesuatu. Contoh, menyokong orang yang akidah dia sesat. Kita menyokong dia misalnya. Itu dia panggil haram idhafi. Kan? Haram yang disandarkan. Contohlah kita sebut contoh ni. Kita tanya politik. Aku tak mau jawab. Arif rakam tak ni kita nak buat kerjasama dengan Yadim. Tak boleh pula. Kan? Haram idhafi. Jadi saya sebut ini istilah lah. Kan? Kalau kita mengaji sampai kepada satu tahap, kita akan jumpa dengan istilah haram idhafi. Haram apa dia panggil? Haram usuli, haram idhafi. Kan? Itu sebelum kita jumpa dengan istilah haram qat'i, haram ghair qat'i. Istilah-istilah itu semua dalam fiqh ni, dalam hal fiqh ibadah ni. Itu kata kita kena cari ruang. Kalau kita orang kerohanian sungguh nak pergi cara kerohanian, kita kena cari ruang faham benda-benda tu. Semalam kan bila kita dekat? Malam kot kan? Cerai anak, cerai bini, anak ada, nafkah tak. Itu haram idhafi sebagai contoh. Kan? Tak boleh. Bahkan para ulama macam saya sebut lah. Malam tu saya sebut. Kita makan, anak kita tak bagi nafkah. Bini dalam edah kita tak bagi nafkah. Haram tu, kita makan tu haram hukum dia. Itu contoh. Ya kan? Mana ada pernah kita tahu semua benda lagu tu.
Padahal kita kena tahu lah supaya kita tidak terlibat. Itu poin dia tu, supaya kita tidak terlibat. Atau atas nama melarikan diri tadi. Tidak kita nak elak macam mana. Yang kita tak tahu ni. Dalam hal-hal terbuka ni pun banyak kita tak tahu. Syubhah yang campur apa kita tahu pun dah banyak dah. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan ni kan. Contohnya. Okey, itu contoh. Jadi poin dia, itulah pada perintahnya. Terutamanya adalah kerohanian. Perintah-perintah terkait kerohanian. Ya kan? Kemudian barulah terkait dengan jasmaniah kita. Dan begitu juga lari ataupun elak daripada yang dilarang oleh Allah SWT. Terutamanya kerohanian. Nah, kemudian barulah jasmaniah. Kita menurut. Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi SAW tu, dalam tubuh manusia ada seketui daging. Elok daging itu eloklah seluruh jasad. Buruk daging itu buruklah seluruh jasad. Dan daging itu adalah hati. Hati adalah gambaran kepada kerohanian. Part of the spiritual. Bahagian daripada spiritual. Bahagian daripada kerohanian. Ya kan? Nah, jadi Nabi pun sebut tentang rohaniah langsung, tidak langsung. Elok rohaniah, eloklah jasad. Buruk rohaniah, buruk. Okey. Kemudian katanya, agar nafsu badaniah kamu, agar nafsu badaniah kamu tidak memasuki hati kamu setelah ianya keluar. Bukankah kita mengaji dalam syarahan yang ke-6? Bila nafsu badaniah itu keluar daripada diri kita, barulah terbuka hijab antara kita dengan Allah SWT. Kan? Allah akan tolong kita dengan pakaikan cahaya ilmu, bla bla bla, panjang kita mengaji dalam syarahan yang ke-6 tu. Kan? Baru dia berlaku benar tu. Dia nak berlaku benar. Kita duduk. Bukanlah lagu mana kita duduk. Jadi seperangai orang buta. Buta rohaniah, bukan buta jasmaniah. Itulah Al-Quran sebut. Yang buta itu bukan mata mereka. Tapi yang buta itu apa yang ada di dalam hati mereka. Kan? Al-Quran sebut lagu tu jelas. Maksudnya apa? Maksudnya dalam konteks kita takut kita buta tu lah. Kita dalam keadaan buta rohaniah. Rabah ikut dan kita. Ya. Mana nak boleh jadi tu? Kita kena celik rohaniah. Bukan celik jasmaniah. Celik jasmaniah pun kita perlu. Celik rohaniah lagi-lagi perlu lah. Supaya kita tak meraba-raba. Itu. Jadi, bila dia sebut, agar nafsu badaniah kamu tidak memasuki hati kamu setelah ianya keluar. Bila nafsu badaniah kita keluar, dia tak masuk dah ke dalam hati. Kan? Dalam syarahan ke-6, nafsu badaniah kita keluar. Dengan izin Allah, kita usaha ikut dia punya step-step yang ditunjuk, keluar nafsu badaniah. Bebas kita daripada nafsu badaniah. Ya, tak kira lah sama ada bebas atau bebas bahagian atau apa, kita tak kisahlah. Yang penting, dia tak masuk balik menempat di hati kita. Menguasai hati kita. Selanjutnya menguasai rohaniah kita. Musani sebut langsung tu nafsu badaniah katanya. Ini kita belajar dah kan. Kita sebut dah kan. Maulana Syekh kita, mursyid kita, dia sebut 3 nafsu je. Dia tak sebut macam Imam Ghazali. Aduh, nak pergi ke mana lah. Dia buka pintu. Itu bahaya. Maksud itu bahaya. Dia nak bertelur. Ayam produktif kita sini. Tengok. Okey. Tadi kita sebut nafsu badaniah. Kita ulang balik sebut. Mudah-mudahan kita ingat. Orang tua mengaji kena tulis banyak kali. Baru ingat. Okey. Maulana Mursyid kita sebut 3 nafsu. Satu dia panggil nafsu. Nombor 1 badaniyah. Yang kedua syahwiyah. Yang ketiga haiwaniyah. Kalau Imam Ghazali tu dia sebut dia 7 dia sebut kan. Dia rangkui habis ke semua, yang baik pun dia sebut. Ni dia sebut hak jahat ya. Kita mengaji hak jahat ya dulu. Kan. Hak baik tu nanti kita ngaji kemudian lah. Jadi kita tahu hak jahat, kita tahu hak baik. Tahu tu mudah zah kan. Jadi Maulana Mursyid kita dia bawa main macam ni dulu kan. Kita dah bagi penjelasan dah. Nafsu badaniah ni artinya naluri untuk memuaskan diri. Betul kan? Kemudian syahwiyah ni naluri untuk memuaskan seks. Syahwat kan. Karam kat orang perempuan tu, karam kat orang perempuan ni, karam kat perempuan tu, karam perempuan ni, janda simpang 3, janda jual cucuk, semua karam. Contoh lah kita sebut kan. Okey, itu syahwiyah. Syahwiyah ni macam kita dah sebut dah, hak ni hak buruk ni. Bukanlah bermakna semua tu buruk kan. Syahwiyah tu pun kena ada, tak ada nak menikah guna. Contoh kan. Dan yang ketiganya haiwaniyah, iaitu naluri untuk menguasai kan? Menguasai orang lain supaya tunduk kat dia, dengar dia, itu dipanggil haiwaniyah. Tiga-tiga ini ada kemudaratan yang besar dan saling berkait antara satu sama lain kan. Badaniah dia boleh membawa kepada syahwiyah, syahwiyah boleh membawa kepada haiwaniyah. Begitu jadi dari sudut keterkaitan kan. Duit berlambak, buat kerja nak puaskan diri, duit berlambak. Bila duit berlambak dia kena pergi danuk. Sini nak pergi danuk, sini duit berlambak kan. Sampai tang ni pergi danuk, mengurut, pergi danuk, mengurut, pinggang lah, kira orat lah kan. Sampai tang ni dia nak menguasai danuk habis dia kan nak menguasai. Kalau ada 10 nak darah dalam kampung, 10 tu dia nak kan. Dia nak menguasai tu. Dan zalim ke apa pun timbul di sini Bini minta duit nak beli gula, dia nak minum kopi. Cakah bini tu. Hampa ni muka darah ke gula kan. Yang hampir habis duit dia nak tak apa. Jadah. Itu lah. Di sini ni keadaan dia. Yang belanja marka Indun, kok kulim, kok mana tak apa.
Kan? Anak bini minta duit nak beli gula, nak beli kopi, dia hingak lah. Ada ni kisah benar. Benar duk berlaku. Dia pun mengadu hai kita. Kita tahulah tidak kita nak tahu mai kot mana. Tu nafsu haiwaniah. Okey. Jadi katanya, Musannif sebut satu je. Dia sebut nafsu badaniah. Disebabkan benda tu berangkai. Kan? Dia sebut satu, jadi kita faham ke semua. Senang. Jadi katanya, agar nafsu badaniah dan yang dua lagi tu tidak memasuki hati kamu setelah ianya keluar. Oh, penting jangan main. Kalau dia dah keluar dah, dia jangan bagi masuk dah hati kita. Kan? Kenapa? Bila dia masuk hati kita, dia akan mempengaruhi kita macam mana kita sebelum kita faham kerohanian, kita terlibat dengan kerohanian ni. Dia akan mempengaruhi kita. Ni syukur Alhamdulillah, kita faham dah sikit-sikit yang kita main mengaji duk ni. Kalau kita tak ada faham kerohanian, kita pun tak main duk ni. Rizal pas pihaknya. Kan? Saya dah. Buat markah api Penang mana tak lah. Masa hero handsome. Gigi tak ada ya. Macam-macam boleh jadi. Kan? Macam-macam boleh jadi. Jangan. Betul itu dah kot. Hak tua lagi bahaya. Betul. Kan? Riadah. Tapi jangan melawak sebab itu. Jadi kita cerita lah. Ni cerita anak-anak dia balik. Itu bila kita tua. Bini kita dia kena manja kita lebih daripada masa mula-mula lu. Dan ini psikologi. Psikologi sebenarnya. Betul orang perempuan kalau takut lelaki menikah lagi. Janganlah buat cengeng-cengeng kat lelaki. Kena manja. Tunggu. Sebab bila dia main tua ni dia ada renggang. Dia ada apa dia panggil renggang kan? Dia ada renggang. Renggang sebab anak ke, renggang sebab apa ke, renggang sebab lama dia ada renggang. Dia tak boleh, dia kena patah balik kepada intim. Itu bahasa dia kan. Depa kena bagi kita tidur atas riba depa. Tak nak buang beat bola ni. Depa suka kata lagu tu, orang perempuan ni kan. Susah duk kata lagu tu, buang beat siapa? Dia kena lagu tu. Kalau tidak, dia keluar pergi minum kopi Indon panggil abang ya. Jam. Kan? Di rumah duk abah hang, ayah hang, walik hang. Pi keluar minum kopi tu. Abang, nak minum apa bang? Oh, menyerap darah aku. Pergi dah siam lah abeh. Minum apa abeh? Jangan. Tak sungguh pun. Belajarlah psikologi rumah tangga. Buya ahli dia. Psikologi apa? Konseling keluarga. Benda tu penting. Jangan ada apa orang kata apa sekatan di dalam hal tu. Masa muda-muda lu main berkepit kan. Sebab itulah kalau ikut kaedah dia. Kalau kita tak boleh tua nanti kita tak boleh macam tu. Muda kita jangan macam tu. Faham tak dia sebut? Jangan. Bila main tua esok kita akan jadi jauh hati. Jangan. Jauh hati orang apa. Kita duduk sini ni depa buat tak tahu kita. Kita pun nak abang minum kopi pun segan kan. Mula fikir nak macam nikah seorang lagi. Kan? Itu contoh. Tapi contoh ni bukan ada kena-mengena dengan hidup pun kan. Okey, jadi kita balik nah. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. Macam mana pula kalau nafsu badaniah itu dia hinggap juga kat kita. Sebagai contoh saya bagi contoh paling dekat kan. Dia mai rasa nak pergi mengai ni. Tengok video mengai ikan bong besar-besar botih tu. Dia mai karan nak pergi mengai tu. Karan tu nak mai. Dia mai fikir. Percaya tak? Kalau pergi mengai takdir Allah SWT dapat besar sungguh. Tak nanti besar-besar ni tak beralah ni. Lepas tu dia gila balik mengai. Tu nak abang kata nafsu badaniah tu dia duk tarik kita tu. Dia kan nak berhenti tarik kita. Ya. Dia takkan berhenti. Yang nama kata nafsu ni dia takkan berhenti. Dia akan terus tinggal kekuatan rohaniah kita tu kuat ke tak kuat itu ya. Tak kuat lompat pergi ya. Gila mengai pula kencing mengajak pula. Dah kita bisa kencing kita tahu. Ya kan? Allah ya Allah. Itu contohlah sajalah bawa contoh tu. Kita kira benda dekat lah. Benda dekat benda duk cakap dah kan. Jangan main duk tengok video ya. Tak tengok Kalimantan, sungai Kalimantan kan. Dah tengok semua. Kalau duk boleh lagu tu. Tahu. Malam ni kita dah hal. Hal lepas duk dalam sungai tu ya. Kan? Macam-macam ya. Tahu kita bisa lalu dah. Itu contoh. Itu dalam hal mengai, dalam hal lain pun dia boleh jadi macam-macam lah. Macam-macam Okey. Jadi katanya nak kalau berlakulah dia masuk kat kita balik lah, sangkut balik lah. Nampak je lah. Katanya untuk membuang nafsu badaniah dari hatimu. Begitulah majas kepada yang lain sama saja. Kamu hendaklah berjuang melawannya. Jadi kita kena lawan dia. Lawan apa? Lawan naluri untuk memuaskan diri tadi tu kita kena lawan. Naluri untuk memuaskan syahwat kita tu kita kena lawan. Naluri untuk memuaskan naluri untuk menguasai orang lain tu kita kena lawan. Ya, kita kena pegang dengan
dengan apa? Dengan hujah. Kalau nak menguasai orang lain, contohnya kita kena berpegang dengan hujah. Depa berlemah macam aku juga, kan? Bukanlah aku ni betul ke semua. Ada kalanya depa betul. Itu bentuk-bentuk untuk kita melawan naluri haiwaniah kita. Dengan sebagai contoh, kita bergaduh dengan bini kita. Kadang-kadang bini kita betul, kita yang tak betul. Hari kita kena akui lah hak betul itu, kita kena akui lah. Jangan hak betul pun kita nak abang kata aku ni suami, aku ni hitam, kata aku hitamlah. Jangan. Itu termasuk di dalam haiwaniah, kan? Jadi Allah SWT perintah kita supaya berlaku adil tu, kan? Ya'dilu. Yang namanya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu dalil dia, kan? Allah perintah kita tu terkait dengan tadi kita tulis tadi, terkait dengan adab tadi, terkait dengan ihsan tadi, kan? Allah perintah kita supaya berlaku adil, buat adil, beradil. Jadi adilkah kita? Dia betul, kita salah. Tapi kita keras untuk nak menunjukkan kita betul, ya adilkah? Itu contoh, kan? Sama lah. Jadi kita kena berjuang lawan dia lah. Macam mana lawan dia? Tu lah. Sebut tadi. Kesedaran tu kena ada. Bukan boleh kita betul ke semua. Dalam banyak keadaan, mereka betul banyak juga. Isteri kita pun, bini kita pun, kan? Marah kita pun, mereka betul. Kita tak betul. Marah aku. Masa mereka betul tu, kita kena akui. Betul sayang. Betul sayang. Betul sayang. Itu okey lah. Kadang-kadang, mereka kata tu betul. Tapi kita cemuh beletiak. Ngongek ni kita cemuh, kan? Kita guna metod lain. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Ya. Saya hak ni tak buat beletiak kan. Hak ni. Nombor 2 ni dia beletiak. Nombor 1 dia sengak. Dia sengak apa tak? Allah Ta'ala bagi karakter yang berbeza-beza. Semak pun ada kah? Okey. Jadi katanya, kamu hendaklah berjuang melawannya. Melawan nafsu badannya. Keinginan nak memuaskan diri tadi. Lawan. Bukan boleh duduk biak dia. Bila kita tak lawan dia, kita ikut. Duit kita habis banyak habis kot tu. Harta kita banyak habis kot tu. Berbanding kita bagi dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi macam tu, kan? Habis kot pok rim, habis kot modified kot tu, modified kot ni. Orang minta derma, kita bagi RM2. Tukar pok rim RM3,000. Apa minta bunyi, kan? Puas hati cong si. Baru kawan-kawan tengok tabit. Dia duk kira kawan tabit, orang tabit. Allah SWT nak kata apa, dia tak pernah peduli pun. Itulah. Nilai dia macam tu lah, kan? Begitulah juga syahwiyah dan sebagainya. Dia duk berasa dia hero. Baru hero. Hero apa? Kan? Okey. Dan jangan menyerah kepadanya. Itu nasihat Maulana Mursyid kita. Jangan menyerah kepadanya. Jangan menyerah kepada nafsu badannya, itu ikut dia. Jangan menyerah kepada nafsu syahwiyah, itu ikut dia. Jangan menyerah kepada nafsu haiwaniah, itu ikut dia. Jangan. Nafsu syahwiyah pun jangan duk main. Dia tengok orang lain segak pada bini kita. Itu nafsu syahwiyah. Bini duk ada, tapi duk tengok orang lain segak. Weh, segak. Jangan. Dah cerita kita pun tengok aku tu. Tengok orang putih yang baru masuk Islam tu. Segak. Itu kita memuji makhluk ciptaan Allah SWT, kan? Kan? Tapi dalam keadaan-keadaan lain, kita kena bini kita yang segak dia, kan? Isteri kita tu lah yang segak. Sungguhnya, belajar lagu tu marib nah. Isteri kita tu segak. Pergi tengok hak nu segak geram. Isteri aku lagi segak. Dia kenal lagu tu, kan? Kalau tidak, hilang geram kat isteri kita, tu geram hak tu. Kacau. Dia tetap isteri kita segak. Kalau tak segak, dah tak beli bedak bagi. Kira nak beli bedak bagi. Kan? Bau masam, dah tak beli minyak wangi bagi. Kira. Contohlah, kan? Cuba hang beli bedak minyak wangi, dia nak tambah. Dia nak lipstick. Beli orang 30. Semua warna dah. Kan? Nak apa? Kan salah pun. Allah. Okey. Jadi katanya, dan jangan menyerah kepadanya. Kepada nafsu-nafsu yang kita sebut itu dalam semua keadaan dan masa. Ini bukan orang laki-laki saja, orang perempuan pun sama nak. Jangan ikut. Saat ni lansiang tu elok lagi. Bukan lansiang, dansi. Elok lagi dansi tu. Dia tak boleh dah ni pasal nak raya ni, nak puasa, nak main ni, nak raya dia duk kira. Tiap tahun dia nak tukar. Sekali tukar, ni mana tu? Reban lah. Elok lagi sudah. Alhamdulillah, sudah membalik sudah. Kan? Dia duk baca apa? Nanti Pak Tam mai kata apa? Pak Su mai kata apa? Pak Tih mai tengok kata apa? Dia kata Pak Tih, Pak Tam kata apa? Allah kata dia tak pernah fikir pun. Contoh orang pun faham dah. Kan? Sama ya keadaan dia. Poyok di rumah tu, rebus orang pun boleh lah. Tak ada hal apa. Dia duduk nampak payuk main. Macam-macam payuk kita pun tahu. Contoh kita sebut. Jadi, kena kes tadi kan. Jangan menyerah. Memang dia akan main. Tak usah bohong lah. Kita bercakap ni dalam bahasa kerohanian ni. Kita tak usah bohong. Allah Maha tahu. Tetap dia main. Dia tengin yang tu. Dia tengin yang ni. Tengin yang tu. Tengin yang ni. Syahwiyah pula. Tengok orang tu. Tengin nak tengok orang tu. Tengin nak tengok aku ni. Macam-macam. Tak main benda ni. Tinggal lagi. Sejauh mana kita melawan dan tidak menyerah.
tentang nafsu ni kita kena lawan. Kalau duduk surah tak tawal. Okey. Katanya, jangan menyerah kepadanya dalam semua keadaan dan masa. Berarti bila-bila pun, keadaan apapun, jangan menyerah. Kan? Begitu. Oleh itu katanya, oleh itu janganlah berkehendakkan. Jadi, bagi membantu kita melawan tak menyerah ni, oleh itu katanya, janganlah berkehendakkan. Berkehendakkan, mahukan. Berkehendakkan, ai mahukan, ai inginkan. Boleh pakai perkataan tu. Janganlah berkehendakkan, ai menginginkan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Itu kunci dia. Kita nak melawan keinginan-keinginan yang kita sebutkan tadi, bahaya tu, dia sangat bahaya. Kita nak melawan dia tu dengan cara kita jangan menginginkan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Jangan kita duk teringin yang bukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang ni halal, yang tu haram. Jangan duk teringin haram tu. Halal tu sudah. Itu contoh. Jadi bahasa mudahnya, jangan duk teringinlah sesuatu yang kalau kita katakan nafsu badannya, sesuatu yang melampau-lampau sampai membazir, jangan duk teringinlah. Kalau syahwiyah, contoh kita sebut tak salah. Jangan duk teringinlah hak halal kita duk ada. Teringin buat hak haram dengan kita. Contoh. Begitu juga nafsu haiwaniyah. Terus duk teringinlah nak ni. Manusia ni semua sama ya. Yang lebih adalah takwa ya. Siapa takwa dia mulia lah di sisi Allah SWT. Duk berasa hebat, kuno hebat. Nampak? Kan? Contoh. Jadi pendekatan ini satu pendekatan ya. Jadi pendekatan ini boleh membantu kita untuk bertahan daripada terpengaruh dengan tiga nafsu yang kita sebutkan. Kan? Keinginan kita semua di bawah kehendak Allah SWT. Kan? Ikutlah. Jelas? Fakta tu jelas? Okay. Kahwin adalah hal yang dibenarkan. Kahwin, menikah ni adalah hal yang dibenarkan. Kan? Kita tak mengkritik soal itu. Hal itu Allah benarkan, Nabi benarkan. Kan? Jadi yang tak benarkan itu adalah nafsu kita ya. Kan? Kita lah berandaian lugu tu, berandaian lugu ni, berandaian. Kita banyak andaian. Sebab itu kita sebut tadi, kita ni lebih sebenarnya kuat terpengaruh dengan benda-benda ni. Kan? Itu je. Kalau kita tak kuat pengaruh benda ni, tak ada hal apa. Ada hal apa. Dasar rohaniah dia, Allah tak akan menikah seorang tu melainkan dia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tak akan berjodoh benda tu. Itu dasar dia. Dia pun kata itu hang gatai pergi cari. Pula dah kan. Kami pengalaman. Berdosa. Tahap berdosa tu kita tak tahu nak hukum. Tapi kalau rajin baca kitab, dalam tu kitab nipis tu pun ada Jan. Apa nama kitabnya Jan? Hadis tu. Fi ilmil hadis. Muhimmah. Fila ilmil hadis. Dalam muhimmah tu pun ada musannif mendatangkan hadis-hadis dia. Nabi melarang. Benar tu. Kan? Cuma kalau kita tak benarkan, dia kena guna benda lain. Dia kena guna kaedah lain. Kan? Dia tak boleh pergi kepada penegahan yang sabit dengan syarak tu, tak boleh. Berdosa. Kan? Jadi dia nak guna kaedah mana? Abang, sayang fikir kalau abang menikah seorang lagi. Abang tak dan lah puan ibadat abang. Cuma camping ni abang. Lah abang perbetul yang ibadat abang berelok lu. Contohnya lagu tu lah kan. Lagu tu, saya bini saya nasihat saya lagu tu. Sehari-hari saya abang. Dia kata perbetul hak ni dulu, perbetul hak ni dulu, perbetul. Kita pun fikir betul kat dia kata. Tak jadi. Sungguh kan? Sedang. Okey. Jadi katanya kehendak kamu. Kehendak kamu yang bukan kehendak Allah. Kehendak kita. Bukan kehendak. Istilah kita adalah keinginan tadi. Keinginan kemahuan ya. Ridhabit. Kehendak keinginan kamu yang bukan kehendak Allah adalah kehendak hawa nafsu. Itu dia punya trademark dia. Supaya kita dalam keadaan yang tahu. Ya. Keinginan kita yang bukan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badannya. Jadi berarti kita, kalau selama mana keinginan kita tu sesuai dengan kehendak Allah, tak bercanggah sebagainya, itu betul. Silakan. Tapi apabila bercanggah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti itu adalah nafsu badannya. Itu adalah kehendak nafsu badannya yang wajar kita tolak, kita lawan tadi kita sebut kan. Kita lawan, jangan menyerah dan sebagainya. Dalam hal kerohanian benda-benda tu penting lah. Kalau nak develop kita punya kerohanian, benda ni sangat mustahak. Okey. Benda katanya kehendak ini, kehendak keinginan. Buka siap takut kita salah faham. Keinginan ini jika diturut akan merosakkan diri kamu. Keinginan yang bukan kehendak Allah tu, kalau kita ikut dia, akan merosakkan diri kamu. Rosak macam mana? Ke depan kita bincang. Ya. Dia sebut akan merosakkan diri kamu dan menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau kita simpul mudah, rosak hubungan kita dengan Allah. Kalau kita duk turut dia, duk menghiakan dia, turut je dia akan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita nak baru duk bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut kerohanian ni. Kan? Begitu. Kemudian katanya, patuhlah kepada perintah Allah. Ulang balik ayat tadilah, sama ajalah. Patuhlah kepada perintah Allah dan jauhkanlah larangannya, sama saja. Dan bertawakallah kepada Dia sahaja. Ya? Dan bertawakallah. Perkataan bertawakal dalam tafsir kerohanian ni dia panggil
berhubungan, ya kan? Berhubungan dengan dia sahaja, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya adalah tawakal, bergantung, berharap, itu dasarnya, kan? Jadi bergantung berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kita bergantung berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali jangan menyengutuinya. Itu tentang kita sebut tadi lah. Jangan kita bergantung selain daripada Allah. Kalau kita bergantung berharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyengutui Allah. Itulah syirik, ya kan? Pengaruh bergantung kepada lain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengaruh nafsu-nafsu ni, ya. Merosakkan kita. Jadi langsung tak langsung di sini kita kena belajar tawakal, kan? Itu kita sebut dululah asas dia tadi. Tawakal itu ayat Allah SWT, perintah Allah SWT, kan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Itu antara dalil. Jadi apa dia tawakal? Tawakal adalah bergantung, berharap, meletakkan pergantungan dan meletakkan pengharapan mutlak kepada Allah SWT. Ini terkait rohaniah. Jasmaniah jalan macam biasa, ikut tabiatnya. Isteri dia kena bergantung dengan suami lah. Itu secara jasmaniah. Tapi diri isteri itu sendiri dia kena bergantung kepada Allah SWT, bukan suaminya. Suami tidak boleh mendatangkan kemudaratan, kemanfaatan apapun, melainkan dengan izin Allah SWT. Nah, begitu jugalah kita pun, kan? Bukan boleh bergantung, makhluk bukan boleh mendatangkan kemudaratan, kemanfaatan apapun dari segi rohaniah. Dari segi jasmaniahnya, berjalan ikut tabi'i. Okey? Nah, mana boleh isteri kita tak bergantung dengan kita? Dia nak bergantung dengan siapa? Bangladesh. Ini kita marah pula. Wajarlah kita marah pun. Ni dah ada undang-undang baru pula. Bukan baru, lepas hapuskan undang-undang boleh dakwa, kan? Kan ada undang-undang boleh dakwa orang yang mengganggu isteri kita. Apa dia panggil? Goda, kan? Ni tak ada lah. Tidak boleh dakwa. Orang mengganggu isteri kita, kita tak boleh dakwa, tak boleh buat apa pun. Bini kita nak merenyeh pun tak boleh buat apa pun. Kita nak merenyeh pun bini kita tak boleh buat apa pun. Nah, dia main undang-undang tu, kan? Sikit-sikit lah, sikit-sikit semua nak lingkup habis tu. Okey. Jadi katanya, dan bertawakallah kepada dia sahaja dan sekali-kali jangan menyengutuinya. Menyengutui itu istilah terjemahan. Perkataan Arabnya adalah syirik, ya kan? Jangan. Sebab syirik ni Allah Ta'ala tak terima. Di dunia Allah Ta'ala tak terima, di akhirat Allah SWT tak terima. Terus kita. Dia yang menjadikan nafsu. Nah, jadi dalam kesedaran kita, kita kena sedar Allah lah yang menjadikan nafsu. Allah pinjamkan nafsu itu kepada kita. Patutnya kita jaga amanah nafsu. Amanah yang dipinjamkan oleh Allah SWT itu kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang tak boleh, yang haram, kita jangan. Kita lari jauh. Kan? Yang dibenarkan, yang halal, silakan. Ya, kerana nafsu itu termasuk pinjaman Allah SWT, termasuk amanah, ya, termasuk perkara yang akan disoal balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hal-hal yang lain. Kemudian katanya dia yang menjadikan nafsu dan keinginan kamu. Dia kehendak itu, kehendak keinginan kamu. Sama aja. Allah yang bagi jadi semua tu. Oleh yang demikian katanya, janganlah berkehendakkan berkeinginan atau berhajatkan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu supaya kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Maksudnya, kita janganlah menginginkan atau berhajatkan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itu isim nakirah. Ya, syai'. Nah, jawab dia adalah sesuatu yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sesuatu yang bukan kehendak kehendak Allah. Maksud bukan kehendak Allah ni bukan tak ada dalam kehendak Allah. Contoh, kehendak Allah Subhanahu wa taala menikah, kan? Kehendak keinginan nafsu kita merenyeh, contoh, kan? Merenyeh. Jadi janganlah kita duk syok nak merenyeh. Nak syok balik syok dengan hak halal kita tu. Biar duk dalam bilik sangat syok, biar guna pun. Bukan ada salah apa pun. Itu contoh, kan? Jadi kita perjelaskan tentang istilah itu tadi, ya. Janganlah berkehendakkan berkeinginan atau berhajatkan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi sesuatu itu isim nakirah, syai' itu isim nakirah. Jadi tidak dikhitabkan kepada apa, tidak diletakkan apa. Jadi faham kitanya sesuatu yang Allah SWT tegah, janganlah. Sesuatu yang Allah Ta'ala izin, silakanlah. Maksudnya begitu. Supaya kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Supaya kita tidak tercebur ni silah dia macam-macam lah. Jatuh kah, terperangkap kah, terlibat kah, itu kan, ke lembah syirik. Jadi kesimpulan atas tadi terjawab dah. Menyengutui, jangan menyengutuinya. Sebab apa berlaku sekutu dengan Allah SWT tu? Kerana kita menginginkan, berhajatkan, kerana kita bercinta, kan? Mendapatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tak kehendaki, sesuatu yang Allah SWT tegar, sesuatu yang Allah SWT larang dan sebagainya. Itu punca dia kita jadi syirik tu. Kita bertegas daripada awal tadi, kita bercakap tentang kerohanian. Sisi kerohanian, syirik ni kecil ke besar kan? Dia syirik. Dan dia mudarat kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian kata musannif, Allah berfirman, ini firman Allah SWT. Barang siapa bercadang hendak bertemu
bertemu dengan Tuhannya, dia hendaklah beramal soleh dan janganlah sekutukan. Sekutukan itu syirik lah. Ya, antara Allah SWT dengan apa jua. Surah Al-Kahfi ayat 110. Tapi itu ayat Quran tu. Itu maksud ayat Quran. Surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan? Barang siapa, makna dia begitulah. Barang siapa bercadang hendak bertemu dengan Tuhannya. Jadi bertemu itu pemaknaan dia macam kita maknakan secara mudah supaya kita tidak syubhah adalah Allah Ta'ala terima diri kita. Ya. Bertemu, hampir, dekat. Istilahnya semua kita terjemahkan dengan Allah terima diri kita. Jadi ayatnya, barang siapa bercadang atau berkeinginan hendak bertemu, Allah SWT terima dirinya, kan? Bertemu dengan Tuhannya, Allah SWT terima diri dia, dia hendaklah beramal soleh. Syarat dia kena beramal soleh dan janganlah syirikkan Allah SWT dengan apa jua. Jadi kunci dia di situ adalah jangan syirik. Kedua, baru amal soleh. Kita ambil absar dulu. Kan? Pertama, jangan syirik. Kedua, beramal soleh. Kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya? Jadi kaitkan dengan relate dengan kerohanian. Nah, kerohanian kita tu jangan ada syirik. Jasmaniah kita dah tentu-tentu terlibat dengan orang. Kalau makan gaji dengan orang, berarti kita kena kerja dengan orang. Taat kepada perintah orang tu selama mana dia tak membawa kita kepada maksiat kepada Allah SWT tidak menjadi kesalahan. Jadi tidak boleh didakwa, oh kita syiriklah sebab kerja dengan kawan tu. Dah. Itu tabi'i. Hal jasmaniah tidak tak kacau langsung dalam hal tu. Melainkan hal-hal yang dikhitabkan. Benda itu haram, benda itu salah, benda itu ditegah dan sebagainya. Jelas. Yang kita bincang ni adalah hal kerohanian. Dalam arti yang lain, bagaimana kita nak meletakkan rohaniah kita. Itu. Jelas ya? Okey. Kemudian kata musannif, syirik itu bukan sahaja semata-mata menyembah berhala. Syirik ni bukan semata-mata menyembah berhala. Orang faham syirik dia sembah berhala. Oh, dah. Di sana menunjukkan bahawa pemahaman tentang syirik itu sangat luas. Kita kena kaji, kita kena teliti sehingga sejelas-jelasnya supaya kita sebagai orang yang baru-baru dekat dengan kerohanian ni jangan duk terjebak dan sebagainya. Okey? Mengaji kita, berhenti dekat tu. Nanti kita sambung. Wallahu a'lamu bis-shawabi au kama qala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jawab soalan. Boleh minum kopi tak ada hal? Yes. Tapi saya tak, itu bahasa para ulama lah. Tapi saya tak cenderung lagu tu. Saya lebih cenderung dengan pendapat yang tak tahu lah kita bandingkan ya. Ada yang mengatakan nafsu itu duduk di antara akal dengan hati. Antara berarti tengah-tengah, kan? Tapi saya lebih senang dengan pendapat yang saya selalu guna. Nafsu dia duduk di atas akal. Ini nafsu. Ini permulaan. Kemudian akal, di sini hati. Saya lebih senang menggunakan pendekatan ni, kan? Pendekatan ini adalah pendekatan ulama sama aja, kan? Yang mengatakan nafsu duduk antara akal dengan hati itu barangkali dari sudut bagaimana dia goda kita dan sebagainya. Tapi dasarnya macam ni. Bila nafsu duduk di atas, dia menguasai akal. Dia memusnahkan akal kita. Dia kencin akal kita, kan? Lepas tu bila akal kita dah rosak dengan dia akan kencin pula hati kita. Berarti akal dengan hati kita rosak. Betul? Faham kan? Sebab itu dalam hal kerohanian ni dia ada struggle dia. Dia ada satu apa aku panggil struggle lah. Ya. Kita berusaha membebaskan kita daripada belenggu nafsu ni. Ini step pertama. Menemai step kedua. Step kedua kita lawan. Kita tak ikut dia. Dia akan berubah. Akal duduk di atas, nafsu duduk tengah dan kemudian hati. Jadi hak bampak tanya atas saat ni mungkin step kedua dah. Mungkin step kedua dah, kan? Jadi akal duduk di atas, nafsu duduk di tengah, hati duduk di bawah nafsu. Jadi ketika itu dia akan berlaku macam mana? Dia akan berlaku tarik menarik, kan? Antara akal. Kalau di sini dia ikut 100% ni. Kalau nafsu tu kata, jom kita pergi lepak lepak. Ni. Dia turut dia. Tapi hak ni dia mula ada tarikan. Tapi tak payah kot, buang masa ya. Dia akan ada macam tu. Dia ada pro kontra, kan? Di sini dia akan ada pro kontra. Kemudian struggle lagi kita. Usaha lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia akan berlaku akal, hati, nafsu. Ini yang ketiga, kan? Poin ketiga. Keadaan ini. Nah, keadaan ini kita sedikit aman. Kita sedikit aman. Maksud aman di situ adalah kita tak begitu kuatlah tarikan nak pergi merapu lah apa tak kuat lah, kan? Sebab akal dia duduk atas, hati dia duduk atas, jadi nafsu duduk di bawah. Ada, tapi dia tarikan dia tak kuat lah. Walaupun dia ada kecenderungan juga. Bukan tak ada, kan? Dalam hal ini macam kita sebutkan tadi, dia ada kecenderungan badaniah, dia ada kecenderungan syahwiyah, dia ada kecenderungan haiwaniah, dia ada. Tapi dia tak kuat sebab dia dikalahkan oleh akal dengan hati. Dia tak boleh nak naik kencing, tak boleh, dia tak boleh. Kalau dia kencing kena dia juga. Dia kencing kat atas tak boleh. Bahasanya tu. Okey? Struggle lagi orang kerohanian dia tak berhenti, dia akan terus struggle keempat, kan? Dia akan berlaku apa? Akal, hati. Nafsu dah keluar dah daripada lingkungan tu. Ini keadaan-keadaan yang selamat lah.
Dalam bahasa ulama dia kata ini keadaan-keadaan istiqamah. Kita boleh istiqamah dah dalam keadaan ni. Tidak mampu kita nak istiqamah ni, kan? Nak mayang tahajud, nafsu kata tidur. Esok pagi nak buat kerja banyak. Tarik dah. Tak boleh tahajud. Bila main keadaan ni baru dia boleh stable, kan? Kemudian last sekali lah 4 5, ada yang 6, saya buat 5 saya pun memadai dah, kan? 5, yang kelimanya adalah tinggal hati saja. Nah, ketika inilah dia mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati kita ni, kalau kita sebut hati itu part daripada rohaniah. Rohaniah kita ni dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala lama dah, kan? Di alam roh lagi dah kenal dah. Jadi bila dia berada di posisi ini, berarti dia kembali kepada fitrah. Istilahnya fitrah Rabbani itu dipanggil di sini. Dalam keadaan macam ni, baru dia kembali kepada fitrah Rabbani. Ketika itu dia akan nampak Allah SWT. Bukan nampak dengan mata kasar. Maksudnya, dia memahami, dia mengerti terkait dengan Allah SWT, terkait apa-apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Quranul Karim. Bukan buang. Ini bukan cerita buang ni. Ini cerita dia punya step hati rohaniah kita menjadi kuat, menjadi sempurna. Ini sini. Yang kita tak tulis itu merujuk kepada proses perjalanan kita. Bukan kita buang, tak boleh buang. Buang akal gila kita. Kan? Yes, langsung tak langsung kalau kita faham benda ni, berarti kita tahu nak tindak lagu mana ni. Kalau lagu ni cukup bahaya ni. Cukup bahaya ni. Nafsu kita bila-bila pun dia tipu akal kita, dia tipu hati kita. So kita kena lazim dengan kerohanian, dengan amalan-amalan kerohanian, dengan zikir-zikir kerohanian, apa saja yang terkait kerohanian lah, termasuk ilmu, supaya kita boleh pi kepada step yang kedua ni. Bila kita pi step yang kedua ni, dia berubah. Akal di atas, nafsu di tengah, hati di bawah ni. Jadi sekurang-kurangnya, kalau keinginan itu tadi bukan-bukan pun, akal ni dia duduk di atas, dia boleh timbang lah. Dia boleh timbang lah. Orang kata tang ni dia tinggal dah jahat, dia nak buat baik lah tang ni. Dia fikir nak buat baik lah. Cuma dia masih lagi dia terbabas lah. Dia terbabas lah ni. Ini gambaran. Okey? Kemudian struggle lagi dia dengan izin Allah SWT. Akal di atas, hati di tengah, nafsu jatuh di bawah ni. Ketika ini masih lagi ada tarikan juga, tapi tak kuat, kita sebut dah jadi. Kuat. Dia tak kuat walaupun teringin macam-macam kat kita pun dia, kan. Tapi dia terelak dia ni. Sehingga kita struggle lagi sampai keempat ni. Sempat ni nafsu keluar daripada liputan rohaniah kita. Dia tak boleh nak mempengaruhi. Dia duduk di luar. Kalau kita keluar di mana, dia duduk di sini. Katakan begitu. Dia tak boleh nak mempengaruhi akal, tak boleh nak mempengaruhi hati. Ketika itu dia murni lah, dia murni. Inilah orang panggil keadaan-keadaan istiqamah saya katakan tadi ni. Sebab itu kalau kita perhati balik diri kita, nak boleh istiqamah satu-satu benda tu, jangan meyuh, kan? Sehingga kita berada di posisi ni terhadap sesuatu, mungkin baru kita boleh istiqamah. Struggle lagi sehingga kita sampai di sini. Sampai hati itu meliputi seluruhnya. Sampai akal pun duduk di luar, kita kata lagu tu lah. Akal, nafsu semua duduk di luar. Sebab yang berkomunikasi dengan Allah SWT adalah hati, kan? Ini bukan bermaksud kata akal itu kita buang, tak? Bukan buang, kan? Kita nak bercakap tentang rohaniah kita nantinya berkomunikasi dengan Allah SWT. Jadi bagaimana kalau rohaniah kita berkomunikasi dengan Allah SWT? Dalam syarahan yang ke-6 kita sebut dah. Rujuk balik syarahan yang ke-6. Apa yang akan jadi, apa yang akan jadi, apa yang akan jadi, apa yang akan jadi. Itu dalam syarahan yang ke-6. Jelas tak ni? Rohaniah. Ini semua rohaniah kita sebut, nafsu rohaniah, kan? Yang kita maksudkan di sini, rohaniah kita itu hidup dan berkomunikasi dengan Allah SWT. Itu kita maksudkan. Bukan kita menafikan. Jadi keadaan yang saya tunjuk di 1, 2, 3, 4 ni tak menafikan langsung akal dan hati. Tak menafikan. Cuma kita sebut dalam konteks tak menguasai. Boleh faham tak? Nafsu tak menguasai akal dan hati kita. Sampai kepada peringkat terakhir sekali, endingnya adalah akal pun dia tak menguasai hati kita. Sebab kita bercakap tentang rohaniah. Akal ini dia boleh jadi alat kepada rohaniah, boleh jadi alat kepada jasmaniah. Dia macam tu, kan? Yes. Itulah bahasa dalam syarahan yang ke-6. Allah membimbing kita, Allah menuntun kita. Jadi benarlah kita ni, rohaniah kita jadi benar, jadi sempurna. Ya, dalam konteks life, hal ni berlaku sama aja. Dia berlaku sama aja. Ini kita bercakap dalam konteks hubungan rohaniah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir berlaku macam biasa, tinggal tak bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nafsu pun ada macam biasa, dia tak ada ganas jahat nak pelingkup kita. Yang tu aja, kan? Adapun ketika itu hati kita hidup, subur, segar, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Itu konsep dia.
Jadi perjalanan rohaniah ni pada dasarnya inilah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah perjalanan rohaniah. Yang disebut torik. Itulah dia. Cuma dalam hal ni dia ada dua. Satu dipanggil fikir. Satu lagi dipanggil zikir. Torik itu. Perjalanan atau torik itu dia ada dua. Satu terkait dengan fikir. Lagi satu terkait dengan zikir. Terkait dengan fikir adalah ilmu. Ni contoh kita disebut ni maklumat-maklumat ni terkait dengan fikir. Terkait dengan zikir adalah amalan. Apa yang kita amal. Apa yang kita buat. Untuk kita sampai kepada sempurna rohaniah kita. Itu je lah. Clear dah? Lain soalan, ada soalan ni? Clear Mak? Okey. Tentang apa? Tentang rohaniah kan? Elemen dia ialah bagaimana nak bagi hati kita ni tak sakit, hidup sihat, segar bugang, dan boleh berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tak mau kita nak kena tundukkan nafsu kita supaya dia tidak menjadi pintu kepada iblis. Itu huraian-huraian lain tu lebih tinggi ke depan kita ada tu, kan? Iblis ni dia masuk mai kita kok mana? Dikatakan dia masuk melalui nafsu itulah. Sebab nafsu itu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia ada negatif, ada positif dia. Kan? Jadi dia masuk kot, benda tu negatif tapi dia masuk supaya kita positifkan. Benda tu positif, dia masuk supaya kita negatifkan. Itu sifat dia. Terkait dengan racun iblis kan. Masuk pintu dia di situ. Ya, perangai adalah bahagian daripada gabungan jasmad rohaniah dengan jasmaniah. Dia sebut perangai. Clear? Boleh. Tadi kita sebut dah tadi, kan? Dia boleh jadi jatuh balik kalau kita tak berhati-hati, tak berjaga-jaga, tak berhubungan baik dengan Allah, minta rahmatnya, minta pertolongannya, kita boleh jatuh balik. Dia jatuh balik itu berarti kita terkeluar daripada track bimbingan Allah SWT. Boleh. Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah SWT lah di situ, kan? Tapi boleh tak kita tergelincak daripada track tu? Boleh. Sejarah pun cerita kita banyak para awliya Allah SWT yang karam dan sebagainya, kan? Itu contoh. Jadi kesimpulannya, tetaplah kita kena berjaga-jaga, berhati-hati terkait iman, Islam dan ihsan tu. Berarti syariat itu perlu dijaga, didokong sepenuhnya sampai kita mati. Begitu. Clear? Okey. Yes. Boleh saja kita sebut lagu tu. Yes. Sebab nafsu kita ni la'ammarukum bisu. Nafsu ni dia pekat keadaan, kan? Pada dasarnya dia adalah fitrah saja. Dia adalah fitrah saja. Tapi selalunya menang dekat iblis ni. Selalunya menang dekat iblis ni. Jadi bila iblis menang, dia menguasai nafsu kita. Dia duduk di atas lagu tu. Dia racun akal kita, dia racun hati kita. Sampai akal dengan hati kita tak boleh nak menilai yang ni adalah buruk. Sebab Allah SWT kata haram. Jadi yang haram ni buruk, keji, ada kemudaratannya. Dia tak boleh nilai kot tu dah. Dia kira syok lah. Kan? Tu jadi tu. Jadi kita nak keluar daripada keadaan tu lah. Adanya torik yang kita sebut ni. Adanya ilmu kerohanian. Itu kita sebutkan torik. Fikir itu mewakili ilmu. Adanya ilmu kerohanian. Kemudian zikir itu amal. Adanya amal kerohanian. Itulah tu ya. Sehingga kita mai ke posisi kedua ni. Bila mai posisi kedua, akal ada di atas. Nafsu di tengah-tengah. Pertimbangan dia dah mula ada dah. Cuba cek diri kita. Masa muda mana ada pertimbangan? Kira pederah ya. Mai tua sikit baru ada pertimbangan. Tak boleh jadi lagu ni. Baru dia ada pertimbangan. Pada hakikatnya kita duduk di sini ni. Bila pertimbangan itu kita faham, kita pun usaha tundukkan nafsu. Tundukkan. Syekh Abdul Qadir ni dia kadang-kadang dia sebut hancurkan. Kita tak salah, kita sebut tundukkan jugalah. Kita tundukkan dia sehingga dia rendah. Berubahlah keadaan tu jadi keadaan ketiga. Akal kita di atas, sihat, elok. Hati kita di tengah-tengah. Mampu untuk menanggap dengan baik. Nafsu duduk di bawah. Dia tak boleh nak gencinah melalui. Kan? Baru perjalanan tu berubah sikit. Baru tala ke masjid. Baru tala ke mengaji. Saya nak dengar. Supaya tak topa. Baru dia ada fikir tu. Kan? Tidak, mana nak dah. Okey. Bila dia dengan kesedaran yang berangkai tadi tu, dia nampak jalan. Tak boleh jadi lagu ni kena. Tak boleh. Ini hanyut mati tengah ni lah. Contoh kita katakan. Dia struggle lagi sampai ke sini. Bila sampai ke sini, akal dengan hati. Kan? Orang yang macam ni, tadi saya sebut orang dalam posisi ni, dia masih lagi, dia boleh istiqamah lah. Dia boleh istiqamah lah. Tetapi dia banyak akal. Dia sebut lagu tu senang. Kan? Posisi ni, dia boleh istiqamah dah. Tapi dia banyak akal. Maksud banyak akal tu lagu mana? Dia banyak fikir. Buatnya tak teram dah. Dia posisi ni. Kan? Jadi, sehingga dia, apa orang panggil? Istilahnya adalah tenang. Istilahnya adalah damai. Ya kan? Kalau belajar psikologi, posisi ini adalah posisi berdamai dengan masalah. Itu psikologi moden. Kan? Masalah hidup kita yang macam-macam ni, kita berdamai dengan masalah. Inilah posisi dia. Kan? Sebab masalah ni dia tetap berlaku. Kita damai tak berdamai dengan dia. Ya?
hidayah itu adalah sumber. Dia sumber. Tidak, kita tak tahu lah benda ni nak berjalan guna ni. Macam mana? Okey, kenapa Allah SWT bagi hidayah kepada orang ni dapat hidayah, orang tu tak dapat hidayah? Hidayah ni dia bermula dengan kemahuan. Dia bermula dengan keinginan diri sendiri. Ataupun istilah dia lain disebut taufik. Taufik ini artinya sesuatu yang mencetuskan akal kita. Itu bagi taufik. Memang dia start dengan taufik pun. Dengan taufik baru hidayah. Taufik ni adalah motivasi kepada akal. Bahasa mudah dia lagu tu kan. Jadi dia mencetuskan akal kita. Hang ni mengaku Islam tapi tak macam orang Islam pun. Contoh, dia mencetuskan itu. Baru kita itu baru hati kita akan menanggap benda tu. Boleh jadi macam ni. Nak kena pergi cari juga macam mana. Contoh. Dia begitu. Jadi dalam keadaan yang lain, bukanlah hidayah. Bilakah kita mengaji kitab? Kita baca kitab tentang dia panggil apa? Hidayah. Oh tu ada baru ni dia. Tanwirul Qulub kan? Ada istilah dia tu. Alil hidayah itu istilah dia. Kan? Jadi alil hidayah itu pada dasarnya adalah posisi ni. Bukanlah bermakna tak dapat hidayah sebelumnya. Tak. Dimaksudkan ahli hidayah. Sebelum tu mungkin dah panggil hidayah saja. Dapat hidayah. Kan? Tapi yang dimaksudkan dengan ahli hidayah itu secara khusus adalah orang yang bebas dia daripada pengaruh hawa nafsu jahat tu. Macam tu. Konsep lah. Ini konsep. Jadi sejauh mana kita nak faham dia, kita faham melalui kaedah spiritual ni lah. Kaedah kerohanian lah. Kalau kita gandingkan nanti dengan jasmaniah, dia macam lain lah. Orang yang ahli hidayah ni takkan dia nak pergi kelab malam lagi. Tapi jangan pelik, tak mustahil dia pergi kelab malam. Syekh Burhanuddin Naqsyabandi antara orang yang dia punya dakwah dia kelab malam ni. Jadi dia pergi kelab malam, tujuannya nak berdakwah, kan? Kita pergi kelab malam tak tahu. Contohnya begitulah, kan? Syukur alhamdulillah lah kita tak kita tak bisa pergi, kita tak tahu aku mana. Itu je. Kan? Yes, dasar dia tu dia panggil fikir dan zikir. Kalau ditanya pada para ulama, tarik itu apa? Maka mereka akan menjawab tarik itu adalah fikir dan zikir. Cuma di peringkat-peringkat biasa ni mungkinlah dia tak jawab lagu tu. Sebab tarik ini, lagu ni macam-macam lah huraian dia kan. Tapi kalau dalam konteks yang umum, fakta, tarik itu adalah fikir dan zikir yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Itu je. Ya, baik. Ada soalan lain? Simak ada soalan tak? Tak ada. Okey. Biar no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Waja'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fi wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minna wa minkum.